Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hampa, sihat semua kah? Aku sunyi semua sihat. Anak-anak sihat, segala isi rumah ni lah semua sihat. Alhamdulillah. Baik, ni hari ni hari Jumaat kan. Hari tu aku janji nak buat tazkirah pasal hijab masyar tu. Jadi aku teruskanlah juga hari ni. Ambil berkat hari Jumaat. Moga-moga segala amalan, segala sumbangan aku diterima sebagai pahala sisi Allah, ya. Dan segala apa yang aku nak cakap ni, kalau ada tersalah dan tersilap, itu adalah kelemahan diri aku sendiri, dan sekiranya ianya tepat dan sampai ke hati hampa, itu semua adalah limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni manusia kan, manusia, aku manusia, hampa manusia, Tobi binatang dan sebagainya, dan kita akan selalu ada buat salah, dosa-dosa besar, kecil, macam-macam lah. Sebab tambah-tambah aku ni pun lagilah banyak buat dosa. Bukan kata aku duk share dengan hampa dan aku ni baik, hampa tak baik. Tak macam tu. Kita tak tahu macam-macam. Di luar pengetahuan kita, apa yang di dalam pengetahuan kita, di luar tu Allah saja yang tahu. Terdetik hati lagu ni, terdetik hati lagu tu, gini-gini macam-macam lah. Okay. Jadi memang confirm kita akan ada dosa. Yang akan menghilangkan dosa-dosa tu daripada kita, Allah sahaja yang dapat memberi rahmat dan syafaat dia. Okey, jadi kita fast forward daripada kehidupan dunia kita kepada kehidupan akhirat kita. Masa atas dunia, kadang-kadang kita sedar kita nak buat dosa. Okey, lepas tu nak buat dosa tu pun kita dah sedar, ya Allah Tuhan aku nak terkata sesuatu yang berdosa ni. Ataupun kita dah buat dosa, lepas tu ya Allah Tuhan tadi aku tak sedar, rupanya aku telah berbuat dosa. Jadi wallahu alam, orang-orang yang mempunyai perasaan sedemikian, dia buat dosa, lepas tu dia taubat, dia buat dosa, dia minta dekat Allah tolong ampunkan dosa-dosa dia tu. Makna kata dia sedar dia adalah orang yang berdosa, yang tak mungkin tidak akan ada dosa, melainkan dosa-dosa itu diampunkan. Dan diampunkan dosa-dosa itu pun kita tidak mempunyai pengetahuan sama ada diampunkan ke ataupun tidak diampunkan ke. Jadi di padang mahsyar nanti, semua orang akan ada dosa. Yang mai tu, yang pi tu, yang berimpun tu, semua akan ada dosa. Kiamat punya whistle dah berbunyi, kita semua pakat mangkit-mangkit berdiri apa semua, tunduk jalan berbaris-baris di padang mahsyar tersebut, menanti hari pembalasan, penantian yang sangat lama. Okey, jadi bila kita duduk menanti tu, bagi orang-orang yang ada special ticket, siapa yang ada special ticket tu? Iaitu orang-orang yang menyedari akan perbuatan dosanya ketika di dunia dan sentiasa mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah. Itu satu grup. Satu lagi grup yang orang tak sedar dia buat dosa, dia shock buat dosa, dia tak apa, dia tak itu, ini gerbak-gerbak. Maka grup-grup orang akan menerima buku amalan mereka daripada tangan kiri tersebut. Tangan kiri tersebut akan berada di belakang badan kita. Macam polis nak gari pesalah tu kan, dia ada di belakang, tapi sebelah kiri je. Bila itu, maka automatik tangan itu akan pergi ke belakang badan dan di lock sedemikian. Itu adalah ketika menandakan bahawa kita itu ataupun orang itu bakal menerima buku amalan daripada sebelah tangan kiri. Di lock. Sebab apa buat macam tu? Sebab Allah nak bagi tahu nanti bila kita ramai-ramai berbaris di padang mahsyar, maka kita sudah mengetahui bahawa orang yang berada di hadapan kita itu, kalau kita tengok tangan dia di belakang, maka orang-orang itulah yang bakal menerima buku amalan mereka daripada tangan sebelah kiri. Itu tanda. Situ dah malu dah. Kita dah tahu dah. Allah ya Tuhanku, lepas ni aku kenalah pasal apa tangan aku dah digari di belakang. Tangan kiri dah bersiap sedia untuk menerima buku amalan di sebelah tangan kiri. Tetapi bagi golongan yang aku sebut tadi, golongan-golongan yang Allah akan memberi syafaat hijab mahsyar, akan dimasukkan di dalam satu kawasan. Mana kata orang-orang yang terima tangan kiri itu semua tu, kita semua nanti akan berbicara dengan Allah secara terbuka. Mana kata orang sebelah akan dengar apa yang Allah akan menghakimi kita. Okey, hang sekian hari hang ada penayang anak bini hang. Gini. Dengar, semua orang akan dengar dan mengetahui
keadaan kita, sejarah kita, pekung kita di atas dunia. Tetapi orang-orang yang Allah lindung dengan memberi hijab mahsyar ini akan dipanggil dan berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang tertutup. Mana kata orang lain tak boleh dengar. Dia masuk dalam satu acoustic room ataupun private room, di mana dipanggil, dimasuk bercakap dengan Allah berhadapan secara tertutup. Orang lain tak dengar. Dan Allah akan kata, wahai hambaku sekian, si fulan dan si fulan, ketika kamu hidup di atas dunia ini, ya, dan kemudian ada engkau melakukan kesalahan di waktu ini, sekian tahun, sekian hari, sekian jam, sekian saat, kau mengaku ataupun tidak, maka kita pun mengaku, ya Allah, ya Tuhanku, aku ada melakukan dosa dan sebagainya, dan aku sedar dan aku memohonkan ampunan ketika itu untuk engkau ampunkan dosaku. Kemudian Allah menjawab kepada hamba tersebut, aku mengetahui segala dosa-dosa yang telah engkau sembunyikan maupun yang engkau dedahkan, dan aku mengetahui kau telah menyesal atas perbuatan itu, maka segala dosa-dosa perbuatan engkau itu aku ampunkan. Bayangkan kita dipanggil masuk ke satu tempat di mana hijab yang diperbuat daripada cahaya itu akan melindungi kita, perbualan kita, perwatakan kita ataupun keadaan kita itu daripada dilihat oleh ahli-ahli masyar yang lain. Mau tak mau macam tu? Mau kan? Kita malu cik, selama ni kita duduk atas dunia, kepih atas kepala, tudung tutup kepala, kita duduk perah habak ke orang, nasihat orang, apa-apa, kita sendiri pun ada buat salah. Malu kan? Malu. Maka itu dimasukkan Allah dalam satu tempat yang dihijabkan dengan cahayanya. Kemudian setelah diampunkan dosa kita dalam kawasan private tu, VIP tu, maka tangan kanan kita pun telah pun bersedia untuk mengambil kita amalan kita itu. Dan di dalam kitab itu tulis bahawa kesemua dosa-dosa kita akan diampunkan, dan apabila diampunkan bermakna kata kita akan masuk syurga lah lepas tu. Maka lepas tu kita pun keluar daripada kawasan hijab cahaya tersebut, berlari-lari membawa buku amalan kita dan pergi cari bapa kita, anak-anak kita, bini kita, laki kita, jiran kita, sahabat kita, macam-macam lah yang kita kenal, dan kita sambil mengangkat buku tersebut sambil bersorak-sorak. Masa tu kita tak ada dah perasaan riak ke apa, kita punyalah seronok share momen tu dengan orang-orang yang kita nak abang kata, ya tengok ni, aku dah dapat buku amalan sebelah kanan, aku akan jadi penghuni syurga. Maka itulah keistimewaannya. Keistimewaan orang yang sentiasa bertaubat dan menyedari akan perkara-perkara yang dia buat itu berdosa, dan sentiasa mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di luar sana adalah orang-orang yang munafik, orang-orang kafir dan sebagainya, yang tidak menurut perintah Allah dan tidak menyedari pada masa yang sama dosa-dosa yang dia buat tu. Macam itulah cerita dia. Jadi aku nak habaq hampa dengar ni dan simulasikan fikiran hampa keadaan dan ketika kita berada di masyarakat itu, di mana dipertontonkan segala jenis titik hitam, noda, dosa kita, orang lain semua tahu. Ibaratnya katalah kita buat satu video yang tak baik, tapi keluar dalam media sosial, satu dunia boleh nampak, satu dunia akan viralkan. Apa perasaan kita nak tutup muka ketika itu? Tapi itu di atas dunia, bayangkan di mahsyar nanti. Bukan saja umat Nabi Muhammad yang tengok, umat-umat Nabi-Nabi lain yang sebelum pun dapat tengok juga. Itulah dia zat Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rahman ya Rahim. Dia akan sentiasa memberikan keutamaan bagi hamba-hambanya yang menyedari, yang takut dengan azab Allah, yang takut dengan Allah. Macam itulah cerita dia. Alhamdulillah, lepas dah aku punya hutang dengan hampa ni, dan lagi hidup sampai hari Jumaat ni, ya, sempat aku bagi tazkirah itu. Wallahu alam, sekiranya ada salah ataupun tokok tambah daripada perbuatan dan percakapan tadi, itu adalah kelemahan diri aku sendiri. Sebab ini semua adalah cerita-cerita ataupun peristiwa-peristiwa ghaib yang diceritakan. Cuma kita ni tak dapat nak melaluinya lagi, cuma dapat merasakan dan membayangkannya saja. Okey, moga-moga cerita aku pada pagi ini dapatlah memberi perangsang kepada hampa untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat, buat satu benda kita perasan dalam masa
Sebab sesuatu dosa yang kita buat lepas 6 jam, barulah malaikat belah kiri tulis dia ni sekian-sekian masa, sekian-sekian saat ada melakukan dosa. Tapi sebelum 6 jam ke bawah, kalau kita teringat, kita sempat berdoa, mohon ampun, kita buat solat taubat dan sebagainya, insya-Allah kita antara ahli-ahli yang akan masuk ke lounge cahaya tersebut untuk diadili dengan cara yang sangat-sangat menutup aib kita. Aib kita bukan atas dunia aja kita boleh tutup, di mahsyar pun insya-Allah boleh kita tutup. Inilah cara jalan untuk kita tutup aib kita. Nah, sebab nanti kalau kita tak buat benda ni, besok ni di mahsyar kita akan diaibkan oleh berbilion-bilion jenis manusia yang akan mengetahuinya. Dan itulah yang kita nak. Nah, insya-Allah sementara kita masih hidup, minta ampun banyak-banyak kat Tuhan. Dosa-dosa yang kita buat tu banyak. Sebab dosa manusia ni kawan-kawan, busuk dia tu bukan kata macam longkang tersumbat ke tangki najis ke apa ke. Busuk tu sebusuk-busuknya. Sehingga kan Nabi bersabda, kalau kata manusia ni boleh lah dosa masing-masing, memang tak boleh hidup lah kita ni, pekung. Dan bayangkan di mahsyar nanti macam mana punya busuknya benda itu apabila dosa-dosa kita itu diberikan sifat boleh dibau dan dihidu. Kalau aku atas dunia mood tak baik pun apa boleh hidu, pekung dosa aku lagilah macam mana nanti. Nah, okey, baik. Dah masuk subuh dah. Okey, bye-bye. Bye. Satlah satu lagi tertinggal. Sat lagi tak habis lagi. Ilmu tak habis, susah payah. Jadi sebelum kita nak minta ampun dekat Tuhan, dekat apa semua, minta ampun dekat manusia-manusia, sesama makhluk. Baik manusia, baik kucing, baik apa semua. Mungkin kuk-kuk kita ada tersalah dengan mereka. Nah, kalau kita dah minta maaf dengan manusia semua, settle apa semua, insya-Allah Allah pun akan memaafkan kita dan mengampunkan dosa-dosa kita dengan dia nanti, satu hari nanti di mahsyar. Nah, okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi ni, tak puas hati. Pasalnya, saudara dan saudari sekalian, muslimin dan muslimat sekalian, sebab itulah dalam bulan Ramadan ni, benda yang paling utama kita kena utamakan bukannya kita khatam Al-Quran, bukannya kita qiyamul lail setiap malam, bukannya kita pi tarawih 30 hari 30 malam bagi orang yang boleh melakukannya, bukannya itu, bukannya ini. Pulun punya pulun. Kita ingat kita ni duk pulun pasal kita duk bersaham kita akhirat lah kan, buat amalan. Tetapi rupa-rupanya dia ada di antara kalangan kita yang mesti ada kalangan kita ini yang banyak dosa dengan manusia yang lain. Sebab tu bulan Ramadan ni jangan duk tunggu Syawal, pagi Syawal baru nak minta ampun, minta maaf zahir dan batin apa segala macam tu. Ni sementara kita ni tak ditinggalkan lagi oleh bulan Ramadan, minta ampun siap-siap lah dekat siapa-siapa yang kita pernah buat salah, ataupun kita tak pernah buat salah, minta ampun pi siap-siap in advance. Apa salahnya kan? Minta ampun pi in advance. Kalau aku ada salah apa kan nanti di masa depan, minta ampun siap-siap. Mungkin aku tidak sengaja dan sebagainya kepada hang. Kawan minta ampun kat kawan, anak minta ampun kat mak pak minta ampun kat anak-anak, laki minta ampun kat bini minta ampun dekat laki, mak mentua, birah, apa semua, makcik minta ampun semua segala, kerana kita tak sedar kita mungkin ada berbuat dosa dengan mereka. Dan sebab itulah bulan Ramadan tu kita kena minta ampun siap-siap, bulan yang penuh keberkatan. Moga-moga Allah tengok, Allah bantu usaha kita untuk memohonkan ampunan antara makhluk itu. Pekerja minta ampun dengan majikan yang mana lari macam tu saja, yang tak amanah, yang itu, yang masuk kerja cara elok, keluar kerja macam setan, macam-macam benda yang aku ada hadapi sekarang ni. Jadi bila kita dah minta ampun semua, kita dah selesai kerja kita dalam bulan Ramadan, amalan-amalan kita sendiri kita buat, tiada dosa kita dengan hamba-hamba Allah yang lain, maka bila Syawal tiba, Allahu Akbar, Allah, di saat itulah kita harapnya kita ini lahir kembali sebagai manusia yang fitrahnya suci dan bersih, sebagaimana kita, roh kita itu pernah berada di syurga pada waktu ketika dahulu.
Itulah dia macam mana nak sambut Ramadan dan macam mana nak sambut Syawal sebenarnya. Sebab itulah kita kena minta ampun antara satu sama lain supaya nanti kita ini akan dapat tiket hijab mahsyar nanti, insya-Allah. Okey nah? Okey, lega. Jangan duk ingat kita ni dapat malam Lailatul Qadar lah, apalah seronoknya, rasa macam malam Lailatul Qadar. Punyalah duk tunggu malam Lailatul Qadar tu semua hidup, tunggu nak dapat kebaikan 1000 bulan tu. Padahal tak pernah minta maaf dengan orang. Padahal berlungguk dosa tu. Hampa ingat pahala 1000 bulan bersamaan dengan 82 ke 83 tahun tu boleh hapus dosa hampa dengan manusia? Tak boleh lah cik oi. Jadi jangan buat benda yang susah, sedangkan benda yang senang pun kita tak mau buat, iaitu memohon ampun dan maaf di bulan yang mulia ini. Kalau dulu-dulu tak apalah kan, setahun nak balik kampung tu setahun sekali dengan tak ada telefon, dengan tak ada motor, dengan tak ada kereta, susah payah nak jumpa adik-adik masa yang raya. Masa itulah baru nak mohon ampun dan maaf. Okey, zaman tu lah ni teknologi, hampa boleh WhatsApp, hampa boleh DM, hampa boleh telefon, hampa boleh macam-macam. WhatsApp tu dengan kawan yang kita pernah buat ataupun dengan individu yang kita pernah buat salah tu, itu hijab lah tu. Siapa nak tahu bila kita WhatsApp, Min, aku minta maaf dah, aku ada dosa dengan hang, hutang hang aku tak bayar lagi berapa tahun ni, minta maaf lah gitu. Itu hijab, maksudnya antara kita dan orang tu saja yang berbual, walaupun disaksikan oleh malaikat dan Allah SWT. Tapi hijab orang tak tahu kan. Itu hijab dunia. Dan di mahsyar nanti akhirat pun kita nak hijab macam tu lah juga. Orang lain tak tahu apa sebenarnya yang kita dah buat. Lagu tu lah cerita dia. Maka hujan pun turunlah selebat-lebatnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mutakabbir, Ya Fattah, Ya Razak,